Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem drama dari 2017 bertajuk Gifted. Frank Adler memberitahu anak saudaranya, Mary, untuk bersiap sedia ke sekolah. Dia memberitahunya bahawa dia menyediakan sarapan istimewa untuknya. Mary enggan dan mengemukakan alasan seperti yang akan menjaga kucing monokularnya, Fred. Frank memberitahunya bahawa Fred akan baik-baik saja. Dia meminta sarapan istimewa yang diberitahu kepadanya dan Frank hanya menunjukkan kepadanya sekotak bijirin Kellogg dengan tulisan istimewa di atasnya, membuatnya kecewa. Frank melihatnya di perhentian bas tempat Mary pergi ke sekolah buat kali pertama. Roberta, yang merupakan jiran Frank, mengikutinya pulang ke rumahnya. Dia meluahkan kebimbangannya mengenai Mary yang bersekolah. Dia fikir sesuatu mungkin berlaku kepadanya. Frank kelihatan gugup. Kemudian, Mary berada di sekolah dan kelihatan seperti dia lebih suka berada di mana-mana tetapi di sini. Gurunya, Bonnie, berkeliaran di sekeliling kelas bertanyakan masalah matematik mudah kepada kanak-kanak. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Mary memandang dia dan seluruh kelas dengan penghinaan kerana dia fikir Bonnie soalan adalah mudah. Guru mula bertanya kepada Mary soalan yang agak kompleks. Mary menjawab mereka dengan mudah. Apabila soalan menjadi lebih sukar, terutamanya apabila mencapai pendaraban, Mary teragak-agak sebentar, yang Bonnie ambil sebagai petunjuk untuk berhenti. Selepas beberapa saat diam, Mary menjawab soalan darab dengan betul. Bonnie mengambil kalkulator untuk memeriksa itu betul. Dia berasa bingung dan tahu bahawa Mary bukan sekadar kanak-kanak biasa. Pengetua, Miss Davis diperkenalkan kepada pelajar darjah 1. Kelas melayan dia dengan hormat. Mary berkelakuan agak bersahaja dan menjerit kepada Davis dan Bonnie untuk menghubungi Frank dan memberitahunya bahawa dia keluar dari sini. Kemudian pada hari itu, Frank muncul untuk menjemput Mary. Bonnie ada cakap dengan dia. Dia cuba menyedarkan dia bahawa Mary bukanlah kanak-kanak biasa. Frank melambainya, memberitahunya itu hanya kaedah Jacob-Trachtenberg yang digunakan Mary hitung soalan matematik yang Bonnie tanya di dalam kelas. Bonnie berkata Mary hanya 7, yang mana Frank menjawab bahawa dia mempelajari kaedah yang sama semasa dia berumur 8 tahun, bermakna ia bukan masalah besar. Bonnie kemudiannya mencari kaedah Jacob-Trachtenberg dan menelitinya, berasa agak kagum. Frank sedang bekerja di atas bot. Mary bertanya kepadanya jika mereka boleh menaiki bot untuk pandu uji. Mereka menghabiskan masa bersama di pantai. Mereka bercakap tentang perkara yang berbeza, dan Frank memberitahu Mary bahawa ibunya mahu dia berkawan. Mary membawa Fred ke sekolah dan menunjukkannya kepada rakan sekelasnya. Dia memberitahu mereka bahawa dia hanya mempunyai satu mata. Kanak-kanak bertanya kepadanya, bagaimana dia kehilangan matanya. Mary menjawab sambil berkata dia tidak tahu tentang itu kerana dia mendapati dia seperti ini di dalam tong sampah dan dalam satu cara, menyelamatkannya. Bonnie semakin rapat dengan Mary. Dia menyerahkan kerja rumah tambahannya, mengetahui dia akan menyelesaikan kerjanya lebih cepat daripada kebanyakan pelajar. Mary tersenyum kepada Bonnie dan Bonnie membalas senyumannya dengan penuh kasih sayang salah seorang dirinya. Mereka terikat dengan baik di dalam kelas. Bonnie mencari lebih lanjut tentang keluarga Adler, mula-mula melihat butiran Frank Adler, tetapi cariannya tidak membuahkan hasil. Dia akhirnya membaca tentang kakak Frank, Diane Adler. Diane seorang kanak-kanak yang luar biasa, cemerlang dalam matematik. Profesor Annie Seymour Shanklin memanggilnya luar biasa, mengatakan dia mempunyai kehebatan minda yang boleh membantu dunia. Semasa Bonnie membaca lebih lanjut, dia mendapat tahu bahawa Diane berakhir dirinya berumur 27 tahun. Dia meninggalkan seorang anak perempuan bernama Mary bersama abangnya, Frank. Bonnie muncul untuk bertemu Frank di bar tempatan mereka, Ferg. Frank membuka mulut kepadanya. Dia memberitahunya bahawa dia terlambat untuk tarik apabila Diane muncul tanpa diberitahu di tempatnya bersama bayi Mary. Dia memberitahu Frank dia perlu bercakap dengannya. Frank menolaknya dengan mengatakan dia akan mendengarnya apabila dia mendengarnya balik dari tarik dia. Malam itu, apabila dia pulang ke rumah dia mendapati Mary di sofa dan Diane di atas sofa lantai bilik A. Walaupun ia bukan salahnya sepenuhnya, dia masih fikir dia sepatutnya tahu. Bonnie bertanya tentang ahli keluarga yang lain. Frank menjawab bahawa bapa kandung Mary tidak kekal sebulan, dia meninggalkan Diane. Ibunya sangat tegas, dia seorang wanita yang tidak berkompromi, British melalui.
Mary dalam bas ke sekolah. Dia perasan rakan sekelasnya menaiki bas, mengadakan projek yang dibuat dengan baik. Dia berasa bimbang pada mulanya, memikirkan bahawa projeknya tidak cukup baik. Budak kecil itu cuba membuat jalannya. Seorang kanak-kanak berusia 12 tahun membulinya, membuat budak malang itu tersandung dan memecahkan kerjanya. Pembuli bersama-sama dengan kanak-kanak lain mula ketawa dan mengusiknya. Mary datang untuk menyelamatkannya dan memberitahu anak-anak untuk menghentikannya. Dia memukul muka pembuli itu dengan buku. Frank kemudiannya berjalan ke sekolah Mary ketika dia melalui pembuli itu, yang berdarah dari hidungnya. Dia segera memeriksa Mary, memastikan dia baik-baik saja. Pengetua, Davis, membuatkan Frank faham. Memukul orang tidak dibenarkan. Frank memberitahunya bahawa dia akan memastikan Mary memahami perkara itu, walaupun dia berbangga dengannya kerana berdiri teguh pembuli. Pengetua berkata dia ingin Mary belajar di Oaks Academy for Gifted Education, di mana dia boleh dididik pada tahap yang sepadan dengan keupayaannya. Frank membangkitkan kebimbangan kewangan. Dia menjamin beasiswa perjalanan penuh untuk Mary. Frank bertukar menawarkan diri, mengatakan bahawa Mary harus dilayan seperti kanak-kanak biasa dan dihantar ke sekolah biasa. Bonnie bertanya kepadanya sama ada dia pasti tentang keputusannya, yang dia katakan dia tidak tahu. Mary meminta maaf kepada rakan sekelasnya atas kelakuannya. Dia dan ahli kelas yang lain memuji Justin, budak kecil yang merupakan rakan sekelasnya, memberitahunya bahawa zoo-nya adalah projek seni terbaik. Frank dan Mary sampai ke rumah untuk mencari neneknya. Evelyn menunggu di depan pintu mereka. Evelyn membawakannya komputer riba mewah dengan buku tentang algebra lanjutan oleh Charles Zimmer. Mary memberitahunya dengan tidak berminat bahawa dia telah pun membaca buku itu dan kini meliputi persamaan pembezaan. Frank mengucapkan terima kasih kepadanya Evelyn. Evelyn tidak berpuas hati dengan keadaan hidup Frank dan memanggilnya untuk itu. Frank dan Evelyn bertemu untuk makan tengah hari. Dia berkata dia mengambil berat tentang Mary dan mahu dia melakukannya hidup dalam persekitaran yang lebih baik. Dia memberi amaran kepada Frank bahawa pihak berkuasa akan terlibat. Frank memberitahu dia bahawa dia tidak mahu dia mempunyai hak penjagaan Mary. Evelyn memanggil ibu Mary Diane dan Frank lemah. Dia secara halus memberitahunya bahawa perkara ini akan dibawa ke mahkamah. Frank dan Mary melepak bersama-sama. Dia bertanya kepadanya soalan tentang Tuhan dan iman. Dia mengatakan dia mempunyai pendapat sendiri, yang mungkin salah, jadi dia tidak mempunyai hak untuk merosakkan pendapat dia. Mary menyebut Roberta. Dia mengatakan bahawa Roberta mempunyai kepercayaan dan dia sangat menyayanginya. Dia memberitahunya bahawa dia tahu bahawa semua orang akan berakhir bersama dan itulah yang penting pada akhirnya. Roberta membuktikan bahawa dia sangat mengambil berat terhadap mereka dengan hadir di mahkamah untuk membantu Frank mendapatkannya hak penjagaan Mariam terhadap ibunya. Ia menjadi jelas bahawa Evelyn merancang untuk membawa Mary bersamanya Massachusetts. Frank mahu dia tinggal bersamanya. Kemudian, Frank meminta Roberta untuk menonton Mary untuk malam. Roberta bersetuju, menyebut bahawa dia hanya jiran dan bukan darah saudara atau seseorang yang pendapatnya akan dihargai, tetapi dia sangat menyayangi Mary. Mary bermalam di Roberta's, menyanyi bersamanya dan berseronok. Bonnie dan Frank bertemu di bar. Dia menjelaskan kepadanya bahawa bukan dia yang membocorkan maklumat itu kepada Davis. Mereka semakin rapat sambil minum dan berbual menarik. Bonnie memberitahunya itu dia tidak mampu untuk bermesra dengannya, tetapi akhirnya mereka bermalam bersama. Mary sedang mencari DVD di tempat Frank. Dia mendapati Bonnie menyelinap keluar dari bilik Frank dan menjadi nakal mengenainya. Frank mengetahui tentang ini dan mendapat kecewa mengatakan dia tidak boleh mempunyai kehidupan sendiri untuk beberapa lama. Dia kecewa dan pergi. Kemudian, Frank meminta maaf kepada Mary dan mereka berdamai. Roberta membidas Frank kerana kelakuannya yang tidak bertanggungjawab semasa dia memeriksa suratnya di luar dan mengetahui bahawa Mary akan menghabiskan 2 hari di Boston bersama neneknya. Apabila Mary melawat Boston bersama neneknya, dia melihat foto keluarga termasuk gambar ibu dan neneknya semasa dia masih kecil. Kembali ke Florida, Bonnie dan Frank menjadi lebih rapat. Evelyn membawa Mary ke universiti dan memberitahunya tentang masalah 7 milenium. Mary adalah menunjukkan gambar Gregory Perelman yang mengerjakan konjektur point K.
Evelyn mengenangkan bagaimana Dian juga boleh diberi penghormatan dan meletakkan gambarnya di dinding jika dia telah selesai menyelesaikannya persamaan Navier-Stokes. Mary menyatakan hasratnya untuk dipaparkan di dinding suatu hari nanti juga. Dia diberikan persamaan yang sukar untuk diselesaikan oleh Profesor Shanklin. Selepas perasan bahawa dia tidak dapat menyelesaikannya untuk beberapa lama, dia memberitahu Evelyn mungkin Mary tidak begitu berkemampuan. Evelyn sedang berjalan marah dengannya, menyesal datang ke Shanklin di tempat pertama apabila Mary memberitahunya bahawa persamaan itu salah dan oleh itu, tidak dapat diselesaikan. Mereka kembali ke Shanklin dan persamaan itu diperbetulkan oleh Mary. Dia menyelesaikannya sehingga akhir, meninggalkan Shanklin dengan perasaan terharu. Apabila mereka pulang ke rumah, Mary memberitahu Frank bahawa walaupun Evelyn baik, dia tidak mahu tinggal bersamanya. Dia berjanji kepadanya bahawa dia akan melakukannya tak pergi mana-mana. Mary bertemu dengan seorang pekerja sosial Pat yang menanyakan soalan yang berbeza tentang hidupnya. Mary menyebut menonton pergaduhan muktamad dengan Frank. Dia juga memberitahunya bahawa dia berjanji untuk menjaganya dan bahawa dia seorang lelaki yang baik. Pat bertanya kepadanya mengapa dia berfikir begitu, yang mana dia menjawab bahawa Frank menginginkannya sejak awal tanpa mengira kepintarannya. Bapa kandung Mary dihadapkan ke mahkamah. Dia mahu Evelyn mempunyai hak penjagaan Mary. Mary bapa berasa malu dengan peguam Frank, yang membuatkan dia sedar bahawa dia tidak mengenalinya nama tengah anak perempuan dan dia tidak pernah melihatnya dalam kehidupan sebenar. Frank memenangi pusingan ini di mahkamah. Dia membawanya ke keretanya. Dia memberitahunya bahawa dia tidak suka berselisih dengan anaknya. Frank berkata mereka sentiasa berselisih. Mary mengunci dirinya dan menangis histeria kerana bapanya yang mati rasa tidak datang menemuinya semasa dia berada di bandar. Kemudian Frank memandu ke hospital bersama Mary dan Roberta. Mereka menunggu bersama untuk kelahiran seorang bayi lelaki. Frank memberitahu Mary bahawa dia dilahirkan seperti ini dan semua orang gembira dengan kelahirannya. Dia memberitahunya bahawa dia telah memecahkannya berita tentang kelahiran Mary kepada semua orang. Mary meraihkannya dengan gembira bersama keluarga di hospital. Kemudian, apabila Evelyn memberi keterangan di mahkamah, peguam Frank melihat rujukannya terhadap baseball. Dia dan Evelyn terlibat dalam perbincangan hangat mengenai Dian tidak dibenarkan berbuat demikian apa-apa kecuali untuk belajar matematik. Dia tidak pernah bersukan atau menjalani kehidupan normal. Peguam Frank menyebut Paul, cinta pertama Dian pada usia 17 tahun. Paul dan Dian lari ke sebuah resort di Vermont untuk bermain ski. Dia menentang Evelyn kerana memfailkan tuntutan mahkamah terhadapnya, mendesak tuduhan menculik dan membuat Dian kecewa sehingga menyebabkan dia cuba membunuh diri pada tahun 1999. Evelyn menegaskan bahawa ia bukanlah sesuatu yang penting dan dia cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang mod yang baik. Dia kepada Dian, Frank memberi keterangan dan berkata dia seorang pekerja bebas, dia membaiki bot. Peguam Evelyn mengemukakan kebimbangan mengenai penjagaan kesihatan, pendidikan dan kehidupan Mary. Frank menegaskan bahawa dia mahu dia hidup seperti kanak-kanak biasa. Peguam juga mengemukakan bagaimana Mary menyerang pembuli kanak-kanak di sekolah dan bagaimana dia pernah menyerang seorang lelaki. Frank berkata ia adalah pertahanan diri terhadap seorang lelaki mabuk di sebuah bar dan mengaku bermalam di penjara kerana kejadian itu. Kemudian pada petang itu, peguam Frank mencadangkan menyerahkan Mary kepada keluarga angkat buat sementara waktu. Apabila dia berumur 12 tahun, dia boleh membuat keputusan di mahkamah mengenai keadaan hidupnya. Keluarga angkat tinggal di Tampa. Frank boleh melawatnya dengan mudah kerana jaraknya hanya 30 minit. Evelyn akan mendapat hak melawat juga. Merasa kehabisan pilihan, dia menghantar Mary untuk tinggal di Tampa. Dia tidak mengambil mudah, dia menangis dan memohon Frank untuk tidak meninggalkannya sendirian, mengingatkannya bahawa dia berjanji tidak akan meninggalkannya. Roberta dan Frank bersedih atas ketiadaan Mary. Kemudian, Frank memberitahu Bonnie bahawa dia berfikir tentang menyerahkan Mary kepada perkhidmatan kanak-kanak berkali-kali tetapi tidak boleh melepaskannya pergi. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan itu. Dia cuba melawat Mary tetapi diberitahu oleh bapa angkat bahawa dia tidak mahu melihatnya.
Frank patah hati, Roberta menghiburkannya. Bonnie melihat poster haiwan peliharaan yang boleh diguna pakai dengan gambar Fred di atasnya. Dia menghantarnya kepada Frank, yang panik memandu ke perkhidmatan haiwan dan berjaya menyelamatkan Fred bersama 2 kucing lain. Evelyn adalah orang yang meletakkan Fred untuk diterima pakai di tempat pertama. Frank dan Roberta bergegas melawat Mary dan berjaya mendapatkannya kembali apabila Frank menunjukkan Evelyn dokumen yang membuktikan bahawa Diane sebenarnya menyelesaikan bukti untuk Navier Stokes persamaan. Dia memberitahu Evelyn bahawa Diane mahu ini diterbitkan selepas kematian ibunya. Bermakna Evelyn memang menindas kehendak Diane. Frank dan Mary akhirnya berdamai dan berdamai lebih daripada gembira untuk bersama semasa mereka memandu dengan Roberta. Evelyn melihat nota yang berlumuran air mata dengan coretan yang dilakar padanya dan mula menangis. Dia menghubungi ME dan berhubung dengan Shankland. Mary menghadiri universiti. Selepas itu Frank memilih dia bangun. Mereka bercakap di dalam kereta. Dia menyerahkan buku oleh Rene Deschates kepadanya tentang kewujudan. Dia bergurau dengannya tentang perkara itu. Frank menghantarnya ke taman tempat dia menyertai gadis lain pengakap dan bermain dengan mereka dengan gembira. Frank tersenyum mesra di kejauhan pada Bonnie. Tamat. Terima kasih untuk menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.